من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wafdalus salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati lagi sebelumnya tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, tuan-tuan guru, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya, dengan sifat Rahman dan Rahimnya, dapat sama-sama kita hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini mendapat barakah, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ianya menjadi bekalan kita di akhirat insyaallah taala. Alhamdulillah, kita sambung kuliah kita dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, petunjuk jalan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita buka muka surat 32 ya. Saya ingat bab tentang sirat, bab tentang mizan itu kita tanggunkanlah dulu sebab perbahasannya sangat panjang ya. Jadi kita terus masuk kepada bab yang kedua, pada menyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir ya. Jadi kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kita maklum nama Imam Al-Ghazali ialah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, dan juga dia digelar namanya Zainuddin, digelar Zainuddin. Macam siapa lagi tu? Dia banyak ulama yang disebut dengan nama Zainuddin. Tu yang tadi dalam status siapa nama Din tu? Siapa nama Din tu masalah juga Aku saja mulut bini aku tu dia komplain aku ketika kan dalam status siapa nama Din, saya suka nama Din gitulah kan. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraida wa nawafilu fal fardu ra'sul mal. Ketahuilah olehmu wahai talib, wahai penuntut semuanya, bahwasanya segala ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha tinggi itu adalah kalanya fardu dan ada kalanya sunat. Dua saja yang dituntut buat. Yang pertama adalah yang fardu dan yang kedua adalah yang sunat-sunat. Fal fardu ra'sul mal. Maka fardu itu ra'sul mal, itu kepala segala amal ataupun modal perniagaan ya. Jadi nak berniaga mesti ada modal. Modal ni itulah disebut kat sini sebagai ra'sul mal. Itu fardu, perkara yang fardu. Siapa yang tidak buat fardu maka tidak adalah modal bagi, maka tak boleh niaga lah. Gitu ya. Jadi fardu adalah ra'sul mal, kepala segala amal. Ya. Mana siapa yang tak buat perkara fardu, maka perkara yang lain tidak boleh dibuat dengan sempurna. Kalau kita nak berniaga, modal tak ada, maka tidak akan ada, mungkin tak jadi perniagaan tu, mungkin tak jadilah, tak jadi berniaga gitu, ataupun untung pun tak ada. Kalau tak ada modal, tak jadi berniaga.
Ibaratnya begitulah. Dia segala Rasul maknanya kepala segala perbuatan itu. Dan dengan dia asal perniagaan, bahwa aslu tijarah, itulah asal perniagaan dia. Dan dengan dia kita dapat selamat. Wabi tahsulun najah. Jadi kita akan selamat kalau kita buat perkara-perkara yang fardu ini. Siapa tinggal perkara fardu memang tidak akan selamat. Contoh sembahyang kan. Man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa tinggal sembahyang satu waktu saja maka kafir yang nyata. Maka disebut oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, aku belum pernah melihat satu ibadah yang ditinggal tak jatuh kafir. Puasa tak, kita tak puasa tak sebut pun siapa tinggal puasa dia kafir, tak ada. Siapa tak pergi haji tak ada pun sebut kafir. Namun dalam sembahyang, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jihar. Siapa tinggal sembahyang satu waktu aja maka dia kafir yang nyata. Contohlah ya. Jadi kalau kita tinggal sembahyang yang fardu satu waktu, maka jelaslah kekafirannya. Walaupun disebut bukan kafir i'tiqad, namun dianggap sebagai orang yang engkar, benar-benar engkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian dikata wan nawafil waribhu, dan sunat itulah laba ataupun keuntungan daripada perniagaan itu. Maknanya siapa yang banyak mengerjakan perkara-perkara sunat, maka untungnya lebih lah. Kalau kita buat sikit perkara sunat, untungnya sikit. Macam puasa yang fardu wajib dibuat, itulah puasa Ramadan. Ditambah lagi yang sunat-sunat Isnin Khamis, puasa apa lagi? Puasa Rejab. Walaupun pertikaian banyak ulama, Rejab tu tak ada pun puasa. Padahal umum hadis Rejab itu termasuk bulan haram yang Nabi kata perbanyakkanlah berpuasa di bulan-bulan haram, atau puasa Muharram ataupun puasa Zulhijjah. Puasa 6 itu adalah keuntungan. Siapa yang rajin buat maka bertambahlah untung dia gitu. Dia berzakat wajib, yang sunat adalah sedekah. Sembahyang begitu juga. Sembahyang 5 waktu itu wajib fardu, yang lebihnya adalah sunat. Maka itu adalah keuntungan daripada perniagaan. Untung orang yang banyak buat benda sunat. Kalau dia tak buat benda sunat tak apa pun, tak masalah pun. Pasal ada satu hadis Nabi, ada satu sahabat Nabi yang datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mengerjakan yang fardu, aku tak nak mengerjakan yang sunat? Kata Nabi, tak apalah. Tapi dengan benar-benar dia mengerjakannya, untung lagi, kata Nabi. Tujuan sembahyang sunat ini, perkara sunat menampal yang fardu-fardu yang mungkin kita kurang tadi. Sembahyang kita mungkin hayal gitu ya. Sembahyang kita mungkin ada yang rukunnya ataupun sunatnya kurang, itu ditampal dengan sembahyang sunatnya. Dan dengan dia dapat kemenangan, wa bihil fawzu fid darajat. Dengan sebab dia banyak mengerjakan sembahyang sunat, perkara sunat, sedekah sunat, apalagi segala perkara yang sunat. Haji tak boleh pergi umrah dulu, walaupun watimul haji wal umrah lillah. Haji dulu baru umrah gitu kan. Umrah itu sunat aja yang wajib haji. Jadi haji kena pergi dulu baru umrah gitu. Namun pula penuh ataupun duit kurang, umrah dulu pun boleh, tak masalah ya. Maka dengan dia dapat kemenangan dan darjat di dalam akhirat dan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang buat kita hampir kepada Allah taala ini adalah perkara-perkara sunat. Benda-benda sunat yang kita buat, itulah kita bertambah hampirlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang-orang yang banyak zikirnya, banyak baca Quran itu sunat semua. Baca Quran sunat.
tapi tiap malam baca Quran, maka bertambah dia dekat dengan Allah Ta'ala. Zikirnya yang banyak, bertambah dekat dengan Allah Ta'ala. Sembahyangnya pun banyak, ya. Nanti dia akan susun nanti nih kat sini, apakah amalan-amalan seharian itu yang perlu dibuat. Sembahyang taubat waktunya bila, kan? Sembahyang ini bila. Satu hari itu dibuat ibadah, saya rasa tak mampu, kan? Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayatus Salikin, ada satu syarah lagi kitabnya. Kitab Maraqil Ubudiyah, itu lengkapnya di situ. Nanti insyaAllah saya akan buka syarah kitab itulah dalam bab ni, ya. Disusun oleh Imam Al-Ghazali. Disusun, lepas ini buat apa 124 jam tu dengan ibadahnya. Ya. Kalau orang ni bekerja, ibadah apa buat? Ya, macam kita yang tak bekerja, ibadah apa buat? Contohnya kita hari-hari kita kerja. Ahad, Isnin sampai Jumaat kerja. Sabtu Ahad cuti, ibadah apa dibuat waktu itu ya kalau kita tak bekerja? Itu disusun oleh Ibnu Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, disyarahkan oleh Sayyidina Al-Bantani Al-Jawi dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Tersusun itu, ya. Jadi di akhirat nanti yang banyak buat benda sunat ini, maka dia hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sabda Nabi, yaqulullahu tabaraka wa taala, firman Allah tabaraka wa taala di dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribu nabi mithla adai ma taraktu alaihim. Tiada menghampirkan kepada aku oleh orang yang menuntut hampir kepadaku, mana yang nak dekat dengan Allah Ta'ala, dengan seumpama berbuat ibadah yang aku oleh orang yang menuntut hampir kepadaku dengan sempurna berbuat ibadah yang aku fardukan atas mereka itu. Mana Allah ni nak hampirkan daripada Allah Ta'ala, mesti buat benda-benda fardu, jangan tinggalkan. Kemudian wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbah. Dan sentiasa hamba-Ku menuntut hampir kepadaku dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat-sunat hingga aku kasih akan dia. Jadi orang yang buat benda-benda sunat, perkara sunat, amal-amal sunat, maka Allah bertambah kasih dengan dia. Untuk orang-orang, para wali, para kiai, banyak zikir dengan Allah Ta'ala, Allah sangat hampir dengan dia. Kalau cerita para wali ini banyaklah kisah-kisah, buka dalam kitab para wali, ada kitab yang kitab Ruyatul Azkiya. Kita tengok para wali macam mana dia beramal, kan, ya? Sebab orang begini yang banyak mengerjakan perkara sunat, itulah waliullah. Bukan yang terbang-terbang itu, hilang kejap ini hilang. Walaupun banyak cerita macam tu. Contoh Umar Al-Khattab tu. Tonton buka karamah Umar Al-Khattab dalam kitab Ruyatul Azkiya. Kehebatan Umar Al-Khattab tu apa? Cerita Arab. Umar Al-Khattab pernah satu hari bumi ini bergegar dengan gempa bumi. Bumi waktu itu gempa bumi zaman Umar Al-Khattab berlaku satu gempa yang kuat. Umar Al-Khattab kata, alhamdulillah, puji subhanallah. Umar Al-Khattab memuji Allah, Allah subhanallah, Allah akbar. Tapi bumi tetap bergoncang. Maka Umar Al-Khattab ambil tali penyambuk tali itu, pukul kat bumi, pam. Wahai bumi, tolong diam. Itu hebat Umar Al-Khattab. Bumi pun diam. Itu wali. Itu sebab dia, Umar Al-Khattab termasuk golongan para siddiqin. Dia termasuk kalangan disebut khulafa ar-rasyidin selepas Nabi. Hebat. Banyak, ada lebih kurang 20-30 karamah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab pernah letakkan serbannya di tempat gunung berapi itu yang meletus. Diletakkan serbannya, dipanggil Ibnu Mas'ud, letakkan serbanku di sini supaya tidak meletup. Itu hebatan Umar Al-Khattab.
Hebat tak hebatnya, kita tak sampai situlah kan. Sebab itu para wali macam mana pun hebat tidak boleh mengatasi empat khilafah, empat khulafah Rasyidin. Itu belum kisah Ali bin Abu Thalib, belum kisah lagi Utsman ibnu Affan dia punya karomahnya. Bila kita tengok karomah para wali ini, tengok apakah amalan Umar Al-Khattab. Kehebatan dia lah. Bayangkan kalau gunung gempa bumi pun boleh diberhentikan. Wahai bumi, diam kau. Umar marah, diam kau. Wahai bumi, diam. Maka diam terus dicambuk bumi itu. Wow. Diam. Maka diamlah bumi itu. Banyak karomah Umar Al-Khattab itu bagaimana macam sungai Nil yang tidak mengalir, diletakkan tulisan aja, letak je, terus mengalir air. Itu kelebihan. Tengoklah amalan siapa, amal Umar Al-Khattab. Memang ibadah Umar Al-Khattab memang hebat. Setiap malam bangun malam, kejutkan keluarganya bangun malam. Itu Umar Al-Khattab dalam sejarah dia, setiap malam dia bangun bukan sendirian, dipanggil keluarganya bangun sembahyang malam. Contohlah ini. Nanti insyaAllah kita ada cerita-cerita wali-wali ni yang hebat-hebatnya. Jadi kalau kita nak hampir pada Allah Ta'ala, jalan itu dengan banyak sembahyang sunat, ibadah sunat, zikir-zikir yang banyak, ribuan kali tak apa, bukan bid'ah, ini sedikit bid'ah. Ribuan kali daripada kita nyanyi, baik kita zikirkan gitu. Kemudian dikata, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Maka apabila aku kasih akan dia, nescaya akulah pendengarannya yang mendengar dengan dia. Kalau buka dalam kitab tasawuf, kenapa kita kena dengar yang baik-baik, kena mata mandang yang baik? Nak jadi wali, syarat pertama adalah jaga pandangan mata. Pertama, nak jadi wali, jaga pandangan mata, tunduk matanya, jangan pandang. Tengok benda-benda yang dunia ini, pejamkan mata. Tengok kereta cherry, pejam mata, astagfirullahaladzim, gitu. Pejam mata gitu. Kalau tak nanti nak beli, gitu kan, pejam matanya kejap. Tengok basikal lah, gitu lah. Supaya hatinya tak cinta dengan dunia. Gitu contoh. Tengok kenapa orang dulu, kata para wali, boleh berjalan di atas air dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sebab kakinya tu. Kakinya. Baca satu kitab apa itu, saya lupa satu kitab. Kenapa orang yang boleh berjalan di atas air ni jadi terganjil lah kan? Kerana kakinya ke mana pergi? Kakinya tidak pernah pergi ke tempat-tempat hal-hal dunia. Nanti insyaAllah kita akan cerita kenapa mata ni penting dijaga, kenapa telinga, kita sampai di situ. InsyaAllah lah. Ini cuma bayangan-bayangan aja. Maka dia kata kalau aku dah mengasihinya, maka pendengaran apa yang didengar, akulah pendengarannya yang ia mendengar dengan ia. Maknanya apa? Kalau kita ini buat benda-benda sunat, Allah dah sayang dengan kita. Telinga kita ini dengar benda baik, dah tak suka. Benda yang tak baik, dengar tak suka. Ya. Kalau kita masih dengar benda tak baik suka, bermakna Allah belum jaga telinga tu, belum jaga. Kita dengar lagu dangdut, minat lagi. Dengar Quran, tutup. Bermakna telinga kita, itu bermakna Allah tidak mencintai kita. Itu tandanya itu aja. Sebab di sini dia kata kalau aku sudah mencintainya, telinga yang didengar itulah aku dengar. Maknanya Allah menjaga telinga dia tu, dijaga. Kalau dia tak minat dah tu, dengar Quran, suka dia. Subhanallah. Bila dia orang suka dengan bacaan Quran ni, dia suka baca Quran kan, dia tak boleh tidur tak baca Quran. Ada saya jumpa. Dia nak pergi kerja ni, nak mengajar, nak pergi sekolah, nak kerja, nak mengajar.
Dia dah kalang kabut ni, tetap dia pergi bilik ambil Quran. 2 ayat dia, Bismillahirrahmanirrahim, tetap pergi sekolah. Cuba. Sebab mulut dia dah biasa dengan Quran. Itu bermakna itulah wali. Itulah wali. Maknanya Allah sudah menjaga mulutnya. Gitu. Jadi kita tak tahu kita ni disayang Allah ke tidak. Tengok kita. Telinga kita ni dengar mana? Tengok dangdut suka. TikTok tu kan. Tengok orang-orang yang joget-joget suka. Kadang mana ada orang malu, tahu malu, gitu kan. Suka. Itu maknanya Allah tidak menyayanginya gitu. Tak, itu ada gitu. Nescaya akulah pendengarnya yang mendengar dengannya. Dan dia kata lagi, dan wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Dan akulah penglihatannya yang dia melihat dengan dia. Dia suka tengok Quran. Tengok-tengok maksiat ini dia tak suka dah. Gitu. Tak suka dah. Kalau tua-tua ni masih suka pada tengok maksiat, tobatlah. Gitu, tobatlah. Gitu, dah tua-tua ni. Tak payahlah. Maknanya kalau mata kita masih suka benda tu, yang maksiat-maksiat lah. Tengok orang seksi masih boleh tengok lagi, masih suka, itu maknanya kita bukanlah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah, kalau aku mencintainya, mata yang dilihat itu, itulah dia melihat dengan dia. Maknanya matanya akan ke arah yang Allah Ta'ala izinkan. Tengok Kaabah suka, tengok mak bapak dia suka. Mas rindu dengan mak bapaknya. Kalau bagaimana nak cepat balik nak tengok mak bapaknya, itu tandanya budak itu Allah kasih. Tak balik sebulan, dia rindu mak, rindulah dengan mak lama tak balik. Itu budak itu adalah kekasih Allah Ta'ala. Itu tandanya itu. Dia suka memandang ibu dan ayahnya. Gitu. Jadi kalau dia balik, tak balik lama hari ni, malas nak balik. Bukan dapat apa pun. Gitu kan. Itu maknanya tu anak memang buang ajar tu. Buang ajar tu. Tengok anak tanya, rindu dengan mama tak nak? Dengan papa rindu tak? Sekarang ni belum kahwin dah mama papa, habislah. Dengan maknya, mak gitu. Dengan pak punya, papa, sepak kan. Bila apa-apa dah papa mama. Besok dah tua, Pak A dengan Pak A dengan Mak A kan, itu. Dan dia kata, akulah perkataannya yang dia berkata dengan dia. Tengok perkataan kita cakap. Kalau kata celaka lah gitu lah. Kita geram lah. Macam kat TikTok kita geram tengok orang ngutuk-ngutuk tuan guru kadang-kadang. Siapa-siapa tak ada salah. Bukan cerita politik lah. Jangan. Dia tu ulama, jangan dihina. Bahaya tau. Menghina ulama ini dahsyat tau. Kalau dia tahu menghina, bukan kita parti, bukan. Dia tu ulama, tak kisahlah parti apa pun. Tapi jangan dihina ulama. Kalau saya tengok tu dia hina ulama kau-kau lah. Laknat Allah Ta'ala ni akan tertimpa dunia sampai akhirat tak selesai. Ini kalau kita pun, saya pun sampai tak pasal nak maki orang tu lah. Tahu tak dia punya hukum dia tu kan, menghina ulama. Menghina ulama boleh jatuh murtad. Jangan main-main tau. Menghina orang alim ini bahaya. Macam kita Umar Al-Khattab tu, kita hina tu murtad tau. Sebab dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan akulah tangannya yang memegang dengan dia. Tangannya dia yang megang. Apa saja perbuatan dia itu dijaga Allah Ta'ala. Kita dijaga tak? Kita dijaga tak? Itu soalannya kat kita lah. Kita ni kena fikir kita. Kita ni apakah masih suka pada maksiat? Masih suka kepada benda-benda yang tak baik. Mulut kita masih cakap siangkan orang lagi. Macam-macam. Dan mana Allah tidak menjaga mulut kita. Dan akulah kakinya yang dia berjalan dengan dia. Tengok tuan-tuan ini Allah Ta'ala kasih jalan mana? Masjid. Pergi hari Selasa ada kuliah, jalan ke masjid. Walaupun banyak program yang lain, gitu kan.
Namun kerana ada kuliah malam ini, pergi masjid. Itu tandanya kaki tuan-tuan ini, hati tuan-tuan, Allah bawa ke situ. Itu tandanya. Itulah tandanya Allah menyintainya. Jadi kita ke tempat lain. Sebab itu orang yang pergi berjalan ke masjid adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akulah dan akulah hatinya, wa qalbul ladzi yudmiru bihi. Akulah hatinya yang ia mencipta dengan ia. Apa saja yang digerakkan ini Allah yang menggerakkan. Tuan-tuan nak pergi masjid tadi siapa gerakkan? Kan Allah Ta'ala yang gerakkan. Bermakna itulah tanda-tanda orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berubah kat situ. Ya. Sebab iman itu boleh kurang, boleh bertambah. Gitu kan. Dijaga itu aja walaupun dalam keadaan malas, ada waktu kita malas, kita orang bosan, nanti lama-lama Allah jaga pelihara, jadikan biasa contohnya. Dan ketahuilah wahai talib bahawa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruh oleh Allah kecuali dengan sungguh-sungguh engkau memeliharakan akan hatimu. Tak ada cara lain, dengan sungguh-sungguh. Lawan. Malas macam mana pun lawan aja. Kadang kita nak bangun malam malas, lawan. Kita kadang kat rumah pukul 2 tak boleh tidur. Tak boleh tidur main handphone. Kita lah kerja kita. Lawan. Pergi tengok sejadah tu. Pergi tengok bilik air tu, ambil wudu. Sembahyang 2 rakaat. Lawan. Nak lawan. Nanti bila kita selalu lawan, jadi biasa. Gitulah ya. Betul kata, sungguh-sungguh. Dan segala anggotamu pada setiap ketikanya dan pada setiap nafasmu daripada waktu pagi hingga petang, ya. Dan tiada kuasa kau atas yang begitu melainkan apabila kau aturkan bahagian segala waktumu. Tak ada cara lain dengan menyusun waktu-waktunya. Susun wirid-wirid bila ibadah daripada pagi hingga petang. Kena susun tu ibadahnya. Ini buat apa gitu kan. Betul dulu untuk guru dia susun tu. Lepas ini buat apa, Macam maghrib pastikan mesti wajibkan untuk kita lepas maghrib sembahyang sunat ba'da maghrib. Susun. Nanti dia susun dekat sini. Lepas maghrib wajibkan hati, bukan wajib tapi wajibkan. Waktu orang-orang soleh, para wali, benda yang sunat itu fardu baginya. Sebab kita menganggap sunat adalah sunat, maka kita tak buat, tak apalah, malas. Namun bila kita tekadkan diri, contoh macam para wali dulu, siapa kisah yang mana tu, ada satu waliullah itu, kawan dia datang, dia pun bakar ikan. Dia bakar ikan kan berminyak. Dia pergi sebelah rumah tu, ambil tanah orang. Bukan ambil tanah segenggam ni untuk sapu dia, buang minyak. Itu dia menyesal taubat. Tak tengok atas tu 40 tahun. Bayangkan, punya rasa takut berdosa ambil hak orang tu, tanah tu digosok-gosok, kat situ juga digosok. Diambil, bukan dia gosok, diambil tanah tu buat balik. Kawannya pun ambil, dia ke tangan dah masuk, tak ada kan padang pasir kan di negara Arab, letak digosok supaya minyaknya hilang. Itu dia ambil tanah tu segenggam tu, kalau aku pun pernah ambil satu pokis pun silakan. Dapat pokis satu lori ambil lah buat balik kan. Dia punya menyesalnya itu bertaubat dengan Allah Ta'ala 40 tahun. Kita tak terfikir tu buat rambutan orang ambil, buat tak tahu je. Ini ngambil itu je. Bayangkan. Jadi engkau aturkanlah bagian segala waktu itu dengan wirid-wirid jatuh dan ibadah daripada pagi hingga petang. Nanti disusun nanti buat apa ya.
Maka engkau ingatkan pada tiap-tiap waktu akan segala ibadah yang disuruhkan Allah, maka engkau kerjakan akan dia. Susunlah nanti. Lepas ini buat apa, lepas ini buat apa. Bila tersusun, jadualnya tersusun, baru disiplin nanti kat situ. Gitu kan ya. Disiplin nanti kat situ. Sentiasa zikir, okay? Sentiasa sembahyang. Lepas ini buat apa. Kita pun susun sendiri pun tak ada masalah. Macam saya waktu subuh wajib zikirnya, wajib bagi saya lah 3 zikir. Istighfar mesti 100 kali, selawat Nabi mesti 100 kali, la ilaha illallah mesti 100 kali. Wajibkan untuk aku. Gitu. Pasal saya dapat ijazah, itu diberi ijazah untuk guru amal ini lepas subuh. Lepas subuh saya walaupun balik masjid ke, balik surau ke, tak sempat hantar anak, naik motor bacalah. Pasal kita dunia bukan macam zaman dulu. Dulu kita memang ngoreh pukul 3 pagi, pukul 5 dah balik. Jadi kat rumah kerja kiai itu zikir aja. Yang penting dah ngoreh. Dulu makanan pun murah, gitu kan. Rumah pun tak sewa. Dulu walaupun getah baru 20 sen, tapi beras baru 50 sen. Sekilo kan. Gitu. Sekarang beras tempatan dah tak ada, terpaksa lah mahal sikit. Gitulah contohnya. Gitu. Mahal sikit lah. Gitu kan. Jadi orang dulu kalau tuan-tuan nak masuk tarekat atau tarekat, karena kena tarekat mesti tarekat betul. Macam kita tak boleh, sebab kita bekerja kan. Kalau tuan masuk tarekat 5 tahun 10 tahun duduk kat situ. Tuan suluk, mesti suluk kan. Tarekat wajib suluk. Kita boleh? Tak boleh. Jadi para wali ni bukanlah mesti yang masuk tarekat, bukan. Kadang-kadang wali itu dia jadi wali dengan sebab membantu guru. Cedokkan minuman, macam Ibnu Mas'ud. Apa Ibnu Mas'ud? Apa kerja Ibnu Mas'ud? Apa kerja Bilal bin Rabah? Itu je kan? Kan? Dia membantu kan? Khidmat. Itu je wali. Guru saya kata macam tu. Tak semestinya kita ini mesti bukan. Macam orang perempuan berbakti dengan suaminya, wali. Begitu kan. Sebab tu perempuan masuk surga cepat, senang. Sebab berbakti pada suaminya. Gitu. Ya, jadi jelas ya. Jadi waktunya itu disusun, wirid ini. Ya. Maka susunlah nanti dia punya kaedahnya bagaimana. Barulah kita hidup dengan penuh disiplin. Waktu pagi, pada kita selalu buat pagi lepas subuh buat apa kan, habis sembahyang sunat duha, lepas tu tengah hari buat apa. Kita rasa macam berat, sebab berat lah, memang berat lah kan. Jadi kita susun semampunya macam mana, gitulah. Kemudian dia kata, syahdan, apabila engkau bangun daripada tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar. Dan adalah yang pertama-tama berlaku dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullah ta'ala. Bacalah olehmu pada ketika itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusyur. Saya cadangkanlah pada jamaah ni, belilah kitab ni. Ya, tuan-tuan bila dah belajar ni, bertalaki ni, tuan-tuan boleh amal semua dalam ni. Amal dalam ni semua. Bertalaki, apa saja yang kita belajar ni, amal lah. Nanti kalau misalnya kata bangun tidur, tak hafal, sambil merem-merem tu cari buku ni. Baca alhamdulillahilladzi, sambil sangat-sangat tu, baca lagi. Boleh tak? Boleh. Pertama dia kata, hendaklah kau bangun dulu daripada fajar. Maknanya bangun tidur mesti sebelum terbit fajar. Jadi saya pun bukalah kitab Maraqil Ubudiyah, dia punya syarah dia ni. Dia kata, bahasa Melayu, bahasa ni kita Arab ni. Berusahalah sekuat tenaga agar kita ini bangun tidur berniat untuk menghasilkan fadilah yang besar,
berusaha sekuat tenaga untuk bangun sebelum terbit fajar. Syarat nak bangun terbit fajar, sebelum terbit fajar mestilah dan tidurnya awal. Gitu. Kita tidur tak awal. Siapa yang tidur pukul 12, pukul 1 confirm tak boleh bangun sebelum fajar. Kalau tidur pukul 10, pukul 11, pukul 12 insya-Allah boleh bangun pukul sebelum fajar. Paksa walaupun bangun pukul 3. Pukul 3 baru tidur. Jangan tidurlah, terus ibadah ajalah. Saya hari tu jumpa kawan saya, dah lama tak jumpa, Ustaz Halim. Dulu ngajar Pontian. Lama dah dia dulu ngajar Pontian, dia pindah Batu Pahat. Lama dah 2, 3, 4 tahun tak jumpa. Raya pun tak di rumah dia. Jumpa pukul 9.30 sampai pukul 3 pagi. Dia tak apa-apa, dia tak tahu aku. Cerita tu pasal dia orang alim, adalah cerita alim lah, orang alim. Dia berguru untuk dia belajar mondok dulu guru gitu. Dia kata supaya boleh sembahyang di awal waktu. Jadi sekarang ni dia kata cerita ni dululah, ni yang doa ni nak kediam. Maka berusahalah sekuat tenaga untuk bangun sebelum terbit fajar supaya boleh sembahyang di awal waktu. Gitu. Kerana sembahyang dan suasana masih gelap lebih baik daripada sembahyang dalam suasana sudah terang. Sembahyang waktu malam, sembahyang yang paling indah inilah waktu itulah. Sembahyang yang paling indah ialah pukul 4.30, pukul 5 tu lah. Itu indah betul. Orang tengah tidur nyenyak, bunyi jangkrik pun jarang. Jangkrik ni pagi-pagi sikit. Jangkrik dia kalau bunyi ni nak bangun maghrib kan. Tapi waktu malam tu. Tapi bumi kita ni, total kalau perasan, pukul 3 pagi ni, bumi ni bergoyang. Kita tahu rasa lah. Kita kalau tuan-tuan rasa juga tak tahu lah kan. Cuma pukul 3 pagi tu saya duduk bergoyang. Gegaran bumi. Bergegar bumi ya. Banyak kali lah saya menghadap bergegar. Mana kalau memang kerak bumi bawah ni mungkin. Sebab tuan tu kena ingat salah satu punca gempa bumi ni bukan dalam kitab Bughatul Asqiya. Salah satu punca gegaran bumi ni kerana ada penguasa yang zalim. Salah satu. Bukan politik, bukan. Cerita itu aja. Politik bukan. Apabila seorang mengerjakan salat sembahyang pada awal waktu dan masih dalam keadaan gelap, maka para malaikat malam hadir menyaksikan sembahyangnya. Nampak? Malaikat ini ada shift dia. Malam lain, siang lain. Gitu. Jadi pada maghrib tu lepas asar sampai subuh satu malaikat. Lepas subuh sampai asar besok, malaikat lain pula datang mencatat amal. Gitu. Jadi kat sini apabila dia mengerjakan pada awal waktu, maka malaikat menyaksikan pada malam itu yang masih gelap. Mana malaikat yang masih gelap tadi yang mencatat amal waktu malam masih ada kat situ. Dicatat amal baiknya. Dan apabila sembahyang itu lama disebabkan bacaan yang tertil hingga nampak terang. Maksudnya apa? Tak kisahlah, kata ulama dalam syarah ni kata, walaupun imam tu sembahyangnya cepat habis, namun duduk masih membaca Quran, masih kita berzikir sampai jumpa terang, maka dua-dua malaikat jumpa. Malaikat malam mencatat amal, malaikat siang tadi masih mencatat amal. Mana dua malaikat ini mencatat amal baik. Dua-dua jumpa kita. Gitu. Sebab itu disunatkan bangun sebelum fajar. Juga bila seorang mengerjakan sembahyang sejak awal waktu dengan baca yang panjang, maka di tengah-tengah baca tersebut alam berubah dari gelap menjadi terang. Itu perubahan, itulah perubahan yang baik. Sebab itu ada sebagian ulama sains, ahli sains kesihatan, punca thyroid, sakit thyroid itu adalah kerana tidak menjaga waktu fajar. Thyroid muka, wallahu alam lah. Jangan kita bilang kata orang thyroid mesti bangun subuh pukul 7.
Kalau sepak dengan orang nanti kan. Bukan, Allah alam lah, itu kata dia salah satu sebabnya, gitulah. Nanti kata ustaz dia ni buat ajaran sesat pula. Bukan. Aku baca kitab itu aja kan. Kemudian dia kata, kegelapan itu sesuai dengan, ini bahasa Melayu je lah, tak payah bahasa Arab. Kegelapan sesuai dengan kehidupan kematian dan ketiadaan, sedangkan cahaya ini itu sesuai dengan kehidupan yang wujud. Gelap itu menunjukkan kehidupan, kematian dan ketiadaan. Maknanya gelap itu menunjukkan kematian, gelap. Itulah waktu kematian. Nah, gelap ni menandakan macam waktu kematian, gelap terus. Ya. Gitu ya. Maka sedangkan cahaya itu dengan hidup, kehidupan dan wujud. Jadi gelap itu jumpa terang, maknanya apa? Kematian jumpa kehidupan. Gitu. Itu hebatnya Imam Ghazali susun kitab. Ya. Maka ketika manusia bangun dari tidur, seakan-akan dia berpindah dari kematian menuju kehidupan. Gitu. Ya. Dan dari tidak ada menjadi ada, dan dari diam menjadi bergerak. Nampak tak Ghazali? Daripada kita gelap hati kita, maka jadi terang hati kita. Gitu. Jadi keadaan yang menakjubkan itu, kata dia, menunjukkan akal bahawa tidak ada yang dapat melakukan perubahan kecuali Allah Ta'ala. Kita nampaklah Allah susun alam ini, gelap kepada terang, terang kepada gelap. Kita ni dulu tak ada, sekarang ada. Apa nak buat? Apakah kita ni sia-sia Tuhan nak sediakan, nak jadikan kita suka-suka je kan? Dulu saya ada satu orang tak pernah sembahyang. Tak pernah sembahyang. Sembahyang tak pernah, Tuhan pun tak kenal. Memang keturunan dia macam itulah kan. Sembahyang pun tak pernah. Saya pun tanya dia, kenapa kau tak sembahyang? Macam-macam alasan, macam-macam lah. Tak tahulah, memang tak belajar lah, apalah. Saya cakap dengan dia, kita ni hidup, dulu kita ni tak ada, sekarang kita ada. Jadi apakah Allah Ta'ala ciptakan kita hanya sekadar jadi macam ni? Kita hidup, suka-suka, mati. Gitu kan? Kita hidup, gembira-gembira, buat apa yang kita suka, kita pun mati. Tengok orang-orang kafir tu, orang-orang yang bukan Islam, tengok hidup dia gitu, senang hidup dia. Semua susah. Maghrib kita pergi masjid, dia bermain bola. Betul. Bagi Pontian tu main bola apa, bola tampung. Main bola keranjang. Sampai isyak dia balik. Hebat dia. Senang tu hidup dia. Nanti malam makan mewah, tidur, besok bangun pagi pukul 11 baru bangun, baru buka kedai. Lihat, hebat. Itu tujuannya. Kita banyak ada isyarat. Tapi alhamdulillah sekarang ini dia rajin sembahyang, kalah Ustaz. Betul tadi. Kata pada kena bagi tahu dia. Apakah itu? Nanti saya akan ada satu bab nanti kat sini tasawuf, ada bab mengenal diri dalam kitab Himiyatus Syahadah Ibn Ghazali. Dia susun bagaimana kita nak kenal diri. Ada kitab nanti. Nanti akan syarah dia kat sini nanti. Nak terus sini mana nak bagi tahu bangun awal. Para nabi wal anbiya'u kal attibaul hadiqina hamalu umamuhum ala syuru'i bit ta'ah. Para nabi seperti halnya dokter, kata dia, yang mengajak umat untuk melakukan ketaatan dan penghambaan mulai bangun dari tidur, kerana sangat bermanfaat dan boleh menghilangkan penyakit. Siapa yang nak sembuh, bangunlah awal. Itu je, bangun awal. Kalau nak sembuh, sebab tu tidak berjalan rezeki orang yang bangunnya lambat, dan juga orang yang tidur selepas subuh tertutup rezeki. Itu hadis Nabi semua. Bila sebut tertutup rezeki itu apa? Rezeki sehat kurang. Ini tahniahlah bagi yang pincin-pincin ni pagi-pagi dia boleh pergi jogging. Sehat bukan benda maksiat, benda baik. Sebab Allah suka pada umat yang kuat dan benci pada yang lemah. Kata caranya macam mana? Jogging lah.
Macam aku memang tak sempat. Pagi-pagi ngantuk anak, dah kat sekolah, mbak kerja sekolah pula. Alhamdulillah lah jogging. Jogging sebab jogging itu pun perkara sunat sebab menguatkan jantung. Nanti bila jantungnya sehat, ibadahnya pun kuat. Itu. Kira-kira. Kerana sangat bermanfaat. Waktu awal wudu dia awal waktu qiyamul naum. Li'annahu mimma yanfa'u bil izalati hadzal maradi hakadha qala al-Syaribaini. Itulah kata Imam Asy-Syarbini. Maknanya orang-orang yang bangun awal, kemudian dia ni mengerjakan ibadah kepenghatan pada sebelah pagi itu. InsyaAllah akan datang kita akan cerita pasal ibadahnya lah. Buat apa-apa insyaAllah akan datang ni lah minggu depan ke. Dan boleh menghilangkan penyakit. Dan demikianlah dikatakan oleh Asy-Syarbini, boleh buang penyakit. Apa saja penyakit, bangunlah malam. Bangunlah awal sebelum fajar. Ingatkan aku ni lah. Pukul 4.30, pukul 5 bangunlah awal untuk menghindari penyakit. Tak percaya, darah tinggi turun, kencing manis turun, bangun awal. Tonton tu kalau perasan penyakit bermula bila kita tidak boleh menjaga tidur awal. Saya pernah dulu kena sakit sleep disease. Saya berubat dengan satu Cina dekat jalan dekat Lakin. Badan aku yang gemuk ni dibimbungkan huruf C. Dia alhamdulillah baik. Sebab saya masa tu saya ambil ijazah tu. Saya bangunnya tidurnya pukul 3 pagi. Buat kertas kerja assignment tu kan. Buat assignment ni 2 pagi. 3 pagi. Dia suruh berhenti aku punya. Teleponnya aku suruh berhenti. Dia siap je. Jadi Cina tu dia tabib. Dia tabib perubatan Cina. Dia cakap dengan saya, you tidur pukul berapa? Dia kata saya tidur pukul 1, pukul 2 pagi. Itu salah besar, kata dia. Salah besar. Kalau you nak sihat, you tidur pukul 10. Kalau you tidur pukul 10, semua sakit you hilang. Sebab punca you punya sakit, tulang sakit, urat sakit, otot sakit, hati pun sakit. Itu punca tidur lambat. Rupanya betul lah. Darah tinggi naik, pankreas pankreas kita ni dia kena rehat. Waktunya bila tu? Pukul 10. Jangan bekerja lagi dah. Tu suruh berhenti makan pukul 8. Rupanya betul lah tu. Tu Cina. Dia kata you punya Nabi kan sudah cakap tidur awal. Bangun cepat tak apa. Kita bangun tidur pukul 9, pukul 10 kita bangun dah tidur. Bangun pukul 2, bangunlah. Lebih baik daripada kita tidur pukul 2, bangun pukul 5. Lebih baik tidur pukul 8, pukul 9, bangunnya cepat. Itu caranya saja. Nak bangun cepat, bangun awal, dengan kita tidurnya jangan lambat. Itu susah macam mana. Ada cucu, bila cucu nangis saja. Baksalah tidur pukul 1 gitu. Terpulang lah. Itu saja untuk malam ni, insyaAllah ta'ala lah. InsyaAllah akan datang kita sambung amalannya sikit. Itu saja untuk malam ni. Kalau mudah-mudahan ada manfaatnya, InsyaAllah kita akan khatamkan kitab ni sampai habis lah. InsyaAllah nanti bila khatam bermakna kita sudah mengkhatamkan satu kitab besar, iaitu Hidayatus Salikin. Tak payah belajar kitab lain lah, kitab ini dia sudah cukup kata ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhir tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.